Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 hari dulu, kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa komunikasi strategi. Yang dikatakan ialah untuk melawan fitnah terhadap kerajaan. Jawatankuasa ini yang ditubuhkan bersama oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ialah untuk melawan dan menjawab fitnah terhadap kerajaan. Kononnya. Fitnah apa yang mereka khawatir ni? Yang mereka rasa satu jawatankuasa bersama. Jawatankuasa bersama Pakatan dan Barisan perlu ditubuhkan untuk mereka nak mengatasi atau melawan. Fitnah yang pertama, iaitu kerajaan yang ada, kerajaan Pakatan dan Barisan ialah kerajaan perpaduan. Jadi ramai sekarang sudah menolak hujah bahawasanya ini ialah kerajaan perpaduan. Jadi mereka nak keluarkan kononnya satu strategi komunikasi. Oleh kerana itu dipanggil jawatankuasa komunikasi strategi. Sebab mereka nak communicate diorang punya strategi kononnya kepada rakyat. Jadi rakyat hari ini sudah tolak hujah, argument bahawasanya kerajaan ini ialah kerajaan perpaduan. Dia bukan kerajaan perpaduan oleh kerana ada pembangkang. Kalau ada pembangkang, tidak ada perpaduan. Dan mereka nak memberi gambaran, ini strategi komunikasi mereka lah. Mereka nak beri gambaran yang kerajaan perpaduan ini ditubuhkan atas titah agung, perintah agung, arahan agung. Jadi ini bukanlah situasi di mana UMNO telah mengkhianati mandat rakyat atau UMNO telah mengkhianati ahli, tapi perlu ditubuhkan oleh kerana ini kehendak agung. Jadi kita tak boleh lawan kehendak agung. Agung yang nak kerajaan perpaduan, maka kita terpaksa, suka tak suka, terpaksa tubuhkan satu kerajaan perpaduan. Dan ianya kerajaan perpaduan oleh kerana agung beritahu ini kerajaan perpaduan. Walaupun sekiranya ada kerajaan perpaduan, maka tidak ada pembangkang. Itu pun mereka tolak hujah itu oleh kerana kita tak boleh mengatasi titah agung. Ringkas cerita, kalau agung kata kertas putih ni hitam, kita kena kata hitam. Walaupun kertas itu putih, kerana agung kata hitam, maka hitamlah kertas yang putih tadi. That is what they're trying to tell us. Jadi bila rakyat tak boleh terima hujah ini, maka mereka perlu satu jawatankuasa komunikasi strategi untuk nak menyampaikan mereka punya naratif, their version of the narrative, supaya meyakinkan rakyat bahawasanya mereka bercakap benar dan siapa yang menentang apa yang mereka cakap ialah fitnah. So truth becomes false, false becomes truth. Itu ringkas cerita apa yang mereka cuba buat. Dan banyak lagi mereka nak communicate, kononnya strategi lah, communicate strategi mereka kepada rakyat. Dan satu tugas lah ataupun satu function jawatankuasa komunikasi strategi ini ialah untuk mengfitnah pembangkang. Jadi mereka kata jawatankuasa ni untuk nak lawan fitnah yang fitnah terhadap kerajaan. Tapi what is happening, hakikat sebenarnya jawatankuasa ni ialah jawatankuasa untuk nak mengfitnah pembangkang. The other way around. Bukan nak melawan fitnah terhadap kerajaan, tapi nak mengfitnahkan pembangkang. So it's the other way around. It is not a defense mechanism, it is an attack
mechanism. Bukan mereka nak defend government, tapi mereka nak attack mereka yang kritik government, mereka yang tak sokong government. So it's they call it a defense, tapi it's not a defense, it's an attack punya strategi. Misalan, satu yang dia orang duk serang ni Kyrie. Dia orang takut sangat Kyrie ini akan menyertai pembangkang, dan mungkin orang muda banyak akan sokong Kyrie, dan bermaknanya akan sokong pembangkang. So dia orang awal-awal dia orang dah attack Kyrie bahawasanya Kyrie ni terlibat rasuah. 5 bilion vaksin, 5 bilion semasa COVID baru ni, 5 bilion vaksin telah dibeli tanpa tender, melalui perundingan, dan dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran. Dan Kyrie dapat commission, Kyrie dapat rasuah dari pembelian vaksin sebanyak 5 bilion tadi. Ada yang orang kata 10%, ada yang orang kata 20%. Tak kisahlah, bermaknanya beratus-ratus juta ringgit Kyrie terima. Dan bermaknanya Kyrie ni orang penjenayah, orang tidak bermoral, orang yang makan duit rakyat. Ini gambaran yang diberi. Tapi hakikat sebenarnya, apa yang sebenar berlaku, semua pembelian COVID dibawa ke kabinet. Dan oleh kerana terdesak, sebab negara lain, misalnya England ni, dia orang dah melaksanakan vaccination program lebih awal, berbulan-bulan lebih awal. Malaysia ni masih dalam perancangan. Jadi dia orang terpaksa beli vaksin dengan harga yang tinggi sikit supaya boleh dapat delivery itu di awal. Kalau tidak, maknanya berapa bulan lagi delay, dan dalam berapa bulan delay tu ramai lagi orang akan mati. So ada sebab why they negotiate, why ada masa-masa tertentu terpaksa bayar harga yang lebih sikit supaya boleh dapat delivery lebih awal untuk nak selamatkan berapa ramai rakyat Malaysia yang boleh diselamatkan. Tapi gambaran diberi ialah everything is hanky-panky, everything melibatkan rasuah dan sebagainya. Tapi kabinet masa tu tahu, dan kabinet termasuk orang UMNO. Kyrie ni menteri UMNO, dalam kabinet orang UMNO. Jadi bukan UMNO tak tahu, UMNO tahu, tapi saja dia orang buat spin ni lah. Dia buat naratif bahawasanya Kyrie ni bapa rasuah. Itu satu. Satu lagi ni terhadap Muhyiddin Yassin pula. Dan mereka kata Muhyiddin Yassin ni bagi projek, bagi kontrak kepada menantu dia, dan projek ni negotiate, runding tanpa tender, dan dengan harga yang lebih mahal dan sebagainya. Apa yang berlaku sebenarnya, syarikat yang dapat projek 1.2 bilion tersebut diberi projek tu bila Muhyiddin bukan lagi dalam kabinet. Bermaknanya Muhyiddin sudah tidak menjadi Perdana Menteri, atau Muhyiddin tidak lagi menjadi ahli kabinet masa projek tu diberi. It was not Muhyiddin. Dan projek tu yang diberi kepada syarikat tersebut tu tak kena-mengena dengan keluarga Muhyiddin. Dia kata ini menantu Muhyiddin. Tak ada. The company had nothing to do with Muhyiddin's family, and it was given bila Muhyiddin sudah tidak lagi memegang jawatan kabinet. So how can Muhyiddin beri ke kononnya menantu bila Muhyiddin bukan lagi Perdana Menteri, dan syarikat tersebut tak kena-mengena dengan keluarga Muhyiddin. Syarikat yang disebut tu is not involved at all, no links at all with Muhyiddin's family. Tapi itulah dia orang beri gambaran yang projek 1.2 bilion diberi kepada menantu Muhyiddin semasa Muhyiddin Perdana Menteri. Itu satu lagi fitnah. Jadi Kyrie difitnah, Muhyiddin difitnah, dan sekarang ni pemimpin PAS pun termasuk Haji Hadi. Dia kata Haji Hadi ni pun terlibat dengan rasuah, PAS terlibat dengan rasuah. Dia orang beli undi semasa PRU 15. Hari tu lagi
dia orang dah kata PAS ataupun Haji Hadi terlibat dengan salah guna kuasa, dan dia kata PAS atau Haji Hadi ni terima 90 juta. 90 juta kononnya duit dari 1 MDB. Dan dia orang kata dia ada bukti. Salinan cek semua ada. Dan dia akan buktikan, dia akan tunjukkan. Sampai hari ni dah berapa tahun dah tak lagi tunjuk. Yang dia kata bukti dalam tangan tu, salinan cek tu, mana dia? Tak ada. Jadi tuduhan saja. Dan dalam beberapa hari ni mahkamah sudah beritahu semua duit-duit yang dirampas tu 200 juta lebih. 200 juta lebih duit 1 MDB yang diberi kepada parti-parti Barisan Nasional, termasuk pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Mahkamah dah buat keputusan bahawasanya tidak ada salah laku. There has been no crime committed. Dan oleh kerana tidak ada jenayah, maka duit yang dirampas tu mahkamah arah suruh serah balik. 200 juta lebih dirampas oleh kerajaan atas tuduhan duit tu dicuri kononnya dari 1 MDB. Mahkamah kata tak. Dan mahkamah kata serah balik duit tu. Kerajaan cuba merayu, cuba buat rayuan terhadap keputusan. Minggu ni rayuan tu ditarik balik. Sebab apa kerajaan tarik balik rayuan? Bermaknanya kerajaan terima keputusan mahkamah bahawasanya duit tu bukan duit curi. Mana bukan duit haram, duit halal. 200 juta lebih. Dan ini melibatkan parti politik dalam Barisan Nasional, pemimpin Barisan Nasional, dan we are talking about 200 over million, 200 juta lebih. Dan mahkamah kata it's not a crime, and kerajaan pun tarik balik rayuan terhadap keputusan. Maknanya duit tu dia orang boleh simpan lah, 200 juta lebih, they can keep the money. Tu Barisan Nasional, parti-parti dalam Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Now dia kata pula PAS, inilah itulah, termasuk Parti Bersatu. Tapi semua fitnah. Semua tidak ada bukti, tak boleh dibukti. Dan even yang kes kata menantu Muhyiddin tu fitnah. Sebab perkara ni berlaku bukan masa Muhyiddin, dan syarikat yang mendapat projek tersebut tak kena mengena dengan keluarga Muhyiddin. Tapi gambaran diberi, dia maknanya Parti Bersatu, Parti PAS, pemimpin-pemimpin Bersatu, pemimpin PAS, semuanya kruk, semuanya penyamun. So inilah serangan fitnah yang dilakukan terhadap Perikatan Nasional oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan mereka sudah ada satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa komunikasi strategi yang ditubuhkan oleh kerajaan, yang dikatakan tugas mereka ialah untuk melawan fitnah, padahal tugas sebenar mereka ialah untuk mengfitnahkan pembangkang ataupun mengfitnahkan Perikatan Nasional. Itu hakikat sebenar. So it's not kerajaan perpaduan, tapi kerajaan yang menggalak fitnah supaya akhirnya tidak ada pembangkang. Dan kalau mereka kata ini satu kerajaan perpaduan, dan kerajaan perpaduan ni ialah kerajaan agung, sebab apa mereka takut sangat dengan pembangkang? Sebab apa mereka ni terpaksa tubuhkan satu jawatan kuasa semata-mata untuk memfitnah pembangkang? Ini menunjukkan yang they are fighting a losing battle. Kerajaan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan is losing the war in the court of public opinion. Dan PRN akan datang ni,
6 pilihan raya negeri yang akan diadakan. Kemungkinan besar bulan Ogos ni. Bulan Ogos akan ada 6 pilihan raya negeri. UMNO akan terima akibatnya. UMNO is going to be wiped out. Dan kalau di Malay Heartland ni, jangan haraplah UMNO akan diterima oleh pengundi Melayu. And this is the biggest fear. Dia orang punya apa yang mereka khawatir sangat ni, UMNO akan di-reject bulat-bulat oleh pengundi Melayu. So that's why dia orang punya usaha sekarang ni ialah untuk memburukkan PAS, memburukkan Parti Bersatu atau memburukkan Perikatan Nasional supaya UMNO boleh menang beberapa kerusi DUN di dalam Malay Heartland, Terengganu, Kelantan dan Kedah. Dan sekira mereka gagal di dalam peperangan in the court of public opinion, maka UMNO is finished for good. Assalamualaikum, salam sejahtera.